Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وبيسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Ratu Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmatnya, fi kulli ni'mah, dan dalam setiap keadaan, fi kulli hal, kita bersama-sama sentiasa dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah sentiasa menjaga kita, tuan-tuan. Allah sentiasa mengurus takbir kehidupan ini dengan sempurnanya. Lepas tu dalam satu kenyataan saya tulis, jangan bimbangkan masa depan yang buruk. Kerana masa depan yang buruk itu masih ditadbir oleh Allah yang maha baik. Allah yang maha sempurna. Bimbang-bimbanglah dengan perangai yang buruk. Kerana perangai yang buruk itulah yang akan memberi kesan kepada keadaan yang buruk itu bertambah buruk. Kalau perangai yang baik, bagaimana keadaan yang buruk, insya-Allah dia akan bentukkan menjadi baik. Sebab melihat dengan siapa dia berhadapan. Sebab tu Allah bersama dengan kita, dan wallahi banyak perkara kebaikan yang Allah sediakan untuk kita. Tinggal lagi kita mampu menyinggapinya atau tidak, itu saja. Sebab itu kita ambil inisiatif untuk kita duduk dalam pengajian ini setiap malam, mengkaji dalam bab kehidupan, tuan-tuan. Sebab dalam kehidupan ini, kita bimbang-bimbang, kita tidak mampu melihat kebaikan Allah SWT dalam hidup kita. Yang kita bimbang, kita nampak kita yang baik beramal. Itu bahaya. Kita pula yang rasa beramal dengan Allah Ta'ala. Kita rasa kita pula yang baik dengan Allah. Sedangkan hakikat baik itu Allah. Kita ni berbuat baik, bukan baik. Kita ni berbuat baik. Tapi bila kita tidak mengaji dalam bab kehidupan ni, tak tahu mengaji apa silap hari bulan. Kita ingat kita ni duduk saja dengar celoteh saja. Mungkin kita tidak tahu apa benda yang sedang kita duk nak faham ni. Tapi alhamdulillah lah, kebanyakan yang Allah izinkan untuk terus sentiasa istiqamah ni mula faham. Sebab ada kebanyakan itu, ada yang ustaz mula-mula tak faham. Memanglah kehidupan. Sebab dia tak nak faham kehidupan sebelum ini. Duk sibuk beramal. Faham tidak? Saya faham ustaz beramal. Ya, amalan tu kamu fahamlah. Tapi kehidupan tu kamu tak faham. Sebab tu kadang-kadang kita beramal sebab nak lari daripada kehidupan itu. Kita tak nak terima hakikat kehidupan. Kita takut nak terima hakikat kehidupan itu apa sebenarnya. Jadi kita menyorok di sebalik amalan. Malah bahayanya kita bersangka bahawa di saat kita beramal, kita dah nampak baik. Itu bahaya. Sedangkan hakikat kehidupan itu, yang baik itu hanya Allah.
baiknya Allah bagi kita boleh duduk dalam majlis ilmu ni. Baiknya Allah bagi kita ni duduk dalam majlis ilmu ni. Bukan sebab kita baik, Allah tu baik. Lebihkan kita di atas banyak kekurangan kita ni. Patut kena rasa gitu tak? Baiknya Allah bagi aku solat tadi. Ni tidak, alhamdulillah baik dah ni. Sebab tu kita kena mengaji setiap malam, setiap hari. Lepas habis baca surah Hadid ni, saya nak kupas dalam bab kenapa kena mengaji hakikat kehidupan. Saya nak tekankan itu. Baik, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, bantu sebarkan dulu, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang baru, yang istiqomah duduk dalam pengajian, tahniah, teruskan. Moga-moga Allah berikan karamah, yakni kemuliaannya di atas kesungguhan anda untuk duduk dalam pengajian fardu ain ni. Apa sebab fardu ain? Sebab melibatkan akidah, melibatkan hati. Fardu ain sebab hati kalau kotor, macam mana nak beramal bersih? Kan? Ibarat mengaji bab taharah lah. Bersih pada pakaian dan tempat, hadas kecil, hadas besar. Bagaimana nak sah amalan kalau bernajis? Kalau diri masih berhadas. Bagaimana nak diterima amalan kalau hati masih bernajis? Hati masih ada najis, Ustaz. Ya, najis syirik. Dosa-dosa hati. Kita tak mahu begitu. Baik, jadi sama-sama kita ambil masa sedikit. Seperti biasa, kita mulakan pengajian kita dengan membaca ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Hadid. Dan seperti biasa, niatkan untuk ruqyahkan diri. Sebab ayat Al-Quran ni, wahuwa syifa. Saya dengan ini, saya akan tumpukan. InsyaAllah, start mana-mana kuliah ni, niatkan syifa dan ruqyah terus. Kita ambil peluang untuk memantapkan ilmu kebenaran ni. Sebab apa? Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan ilmu dan kefahaman, segala kesakitan akan jadi kesembuhan. Alhamdulillah. Rugi lah kalau kita tak ambil peluang ni. Ya? Baik, ambil tafsir insyaAllah. Ambil mashaf Al-Quran boleh. Sama-sama kita membaca surah Al-Hadid. Kita niatkan juga untuk kuatkan hati ini. Ambil barakah daripada Al-Hadid yang bermaksud besi. Kuat. Jadi apapun tentangan dari luar tidak tumbang, tuan-tuan. Besi kuat kan sifat dia, tak tumbang. InsyaAllah, suka saya ulang, keutamaan surah Al-Hadid ni diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah bahawa pada saat menjelang tidurnya, dan kelas kita ni memang menjelang tidur lah ni. Rasulullah SAW membaca Al-Musabbihat, surah-surah yang diawali dengan tasbih. Dan bersabda di dalamnya terdapat ayat yang lebih utama dari 1000 ayat. InsyaAllah, surah Al-Hadid ni ada ayat yang lebih utama dari 1000 ayat. Nak baca 1000 ayat banyak tidak? Banyak, tuan-tuan. Surah Baqarah saja dah lemah lutut nak habis. Al-Baqarah saja 280 lebih, 86. Surah Ali Imran, surah An-Nisa, Ali Imran, 3 surah nak habis. Berapa juzuk tu, ngeleta-ngeleta kaki. Tapi dalam surah Al-Hadid ni ada keutamaan 1000 ayat. Yang mana firman Allah, wal awwal wal akhir. Rawahul Ahmad. Itulah huwal awwal wal akhir. Ayat 3 daripada surah Al-Hadid. Dan surah Al-Hadid ni banyak menceritakan juga tentang dunia dan seisinya. Rupanya nak kuat hati ni adalah kita kena keluarkan dunia dalam hati kita. Barulah kita akan jadi kuat hati kita, insyaAllah. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Mari kita mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب
إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan suci ayat Quran dari suratul Hadid. Mudah-mudahan kita amalkan ni secara konsisten. Secara konsisten, mudah-mudahan kita mendapat kesannya. Bila kita buat secara konsisten, insya-Allah kita akan dapat kesannya. Kalau tanya balik, Ustaz macam mana nak konsisten? Kena tahulah kenapa buat, barulah konsisten. Kalau kita tak tahu kenapa kita buat, macam mana nak konsisten? Sebab itulah ilmu mengatasi amal. Bila kita ada ilmu, kefahaman kepada sesuatu amal, amalnya sedikit, tapi fahamnya banyak. Maka amalnya sedikit, faham yang banyak, maka amal yang sedikit jadi banyak. Sebab apa? Banyak kali buat. Contoh solat 5 waktu. Sikit dia amal tu, 5 waktu je. Tak banyak pun. Tapi kerana fahamnya banyak, kepentingan menjaga solat awal waktu. Dia faham betul kenapa. Sebab apa? Sebab hidup ni untuk Allah. Bila untuk Allah, bila Allah panggil, tak ada kompromi. Siapa yang lebih besar nang panggil kita? Siapa? Sedangkan seruan azan itu adalah seruan panggilan pencipta kepada ciptaannya. Kalaulah matahari dan bulan pun boleh berhenti seketika. Suhuf, soft, lurus. Kenapa kita yang kedil ini? Kecil, dicampak di lautan samudera, hilang tidak terkira. Tak jumpa, tak terkira kat mana tempat nak pergi. Bukan campak kat lautan samudera, kat Lombong pun dah tak jumpa. Nampak? Jadi bila kita faham, kita akan konsisten buat. Sebab tu faham nombor satu. Dan sebab itu di saat Allah nak berikan kebaikan, may yuridillahu bihi khairan, kata Nabi SAW, yufaqihu hafiddin. Maka diberikan faham di dalam beragama. Contoh, beramal dengan surah Al-Hadid. Dalam banyak surah, surah Al-Hadid jelas, kuat. Maksud dia besi. Bila kita tengok, kita baca tafsir, kita tengok makna satu-satu, clear. Bermula pula dengan cerita tentang Allah, sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Clear. Jadi kita nak cari kekuatan. Tak boleh. Dalam uzur tak boleh, dengar je. Uzur tak boleh. Pakat lama tak boleh. Dengar je lah.
Sebab tu sebelum uzur amalkan. Bila tengah uzur, maka pahalanya mengalir kalau kita dengar. Ya? Dia yang boleh ketika uzur ni ayat Quran tetapi yang dijadikan zikir. Sebagai contoh ayat kursi contoh. Dan dilazimi sebagai zikir kan. Itu tak apa. Tapi kalau baca ayat Quran tak boleh. Syaratnya kena hadas tu. Tak boleh. Wallahualam. Khair. Baik. Maka dengan itu kita faham. Bila kita faham maka dapatlah kebaikannya. Baik. Begitu juga dengan kenapa kena mengaji ilmu hakikat kehidupan ni. Tajuk besar hakikat kehidupan lah. Itu main kitab dia. Main kitabnya hakikat kehidupan. Yang mana telah di endorse ataupun ditahkikkan oleh almarhum Datuk Abah Hasanuddin Al-Hafiz. Yang mentahkikkan usul 4. Ini saya nak buat ulang kaji ni. Sikit. Sebab ada ketika mungkin yang baru, mungkin yang lama dah faham, yang barulah. Bertembung, kadang-kadang tak faham. Kenapa kena ustaz ni je? Jangan dengar ustaz ni je, ustaz lain banyak lagi. Kita bukan suruh ikut satu ustaz je. Tapi kita kena tengok kadang-kadang ilmu tu ada kat ustaz tu je. Inilah namanya ilmu tu milik Allah. Bukan kita suka-suka nak ikut ustaz-ustaz itu. Tidak. Sebab tu ikut ilmu, bukan ikut ustaz. Cari ilmu, jumpalah guru. Kalau niat cari guru, belum tentu jumpa ilmu. Silap bilang jumpa guru sesat. Apa nak buat? Nak tahu sesat tak sesat? Pertama sekali, tengok apa yang diajar itu selesai tak masalah kita. Kalau dia mengajar bab fikih, bab fiqh, makin kita faham pelaksanaan. Betul lah tu. Lapang hati kita. Betul lah. Ni aja makin keliru, confuse kita. Biar benar sikit. Nampak? Sebab tu Allah bagi kita ada satu sensor yang tidak boleh ditipu oleh siapa-siapa. Itulah hati. Sama juga mengajar bab jiwa, hati. Mengajar ni makin susah hati. Nampak? Tak betul lah. Tak betul lah. Contoh, Alhamdulillah. Ini hari rasa lega sikit. Setelah diuji semalam, tuan-tuan. Ini hari lega. Lepas tu setiap ujian itu menguatkan lagi. Ingat kita panggil tumbang ke mak. Tapi adalah semalam tuan-tuan. Dia tak habis kat situ. Tapi bila kita nak tengok ilmu tu benar, tumbang atau tidak, itu sajalah. Makin ke depan kau makin mundur. Anda kena faham. Dan yang mengajar sebab tu kadang-kadang kena tahu silsilah, kena tahu ilmu satu. Kedua, kena lihat guru yang membawa ilmu itu. Bukan suruh lihat guru tu, tapi apply tak ilmu tu. Tu maksudnya. Kalau ilmu tu bicara soal jiwa, soal hati. Tapi kalau kita mengaji susah hati, payahlah. Nampak? Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Itu tajuk besar ni tu, hakikat kehidupan. Itu permulaan perbincangan. Sebab kita nak melihat kehidupan ni nak jadikan ibadah, tuan-tuan. Dan dalam banyak-banyak pengajian ini yang menekankan tentang kehidupan. Bukan kata saya je yang bawa ilmu ni. Kena faham. Terutama seorang suami yang mana mula nak marah ni. Tak boleh nak ajar isteri. Janganlah ngajar menyekat isteri untuk belajar. Itu yang pertama. Isteri pula janganlah orang kata apa, dipanggil dead end. Habislah, tak boleh nak belajar, suami tak bagi. Memang keutamaan kena letak pada suami. Pengajian yang benar itu akan memuliakan suami. Saya nasihatkan, mana-mana suami yang tak benarkan, tak payah ngaji. Pergi ngadap suami itu. Saya nasihatkan, mana-mana suami yang tak bagi mengaji, berhenti mengaji dan tolong serve suami. Kalau suami jenis PJJ, tolong call dia setiap hari. Okey? Cakap apa? Saya nak ngaji dengan abang. Cakap macam tu ya. Sedangkan kita, ilmu ni wajib. Talabal ilmu faridatan ali kulli muslimin wal muslimat. Tapi biasalah itu. Kadang-kadang bila kita ni tidak buat kewajipan dan tanggungjawab, kita seakan-akan dicabar, tercabar. Macam isteri itu akan apa? Akan macam-macam.
Bukankah dengan mengaji dengan lebih baik dia ataupun isteri itu memang macam-macam? Itu saya tak tahulah. Kalau isteri itu memang macam-macam, bermaksud didikan anda salah lah. Saya ingat ya, yang mengaji terutama isteri. Sebab tu saya seru lelaki mengaji. Saya akan panggil sebab ini ilmu kehidupan. Yang memimpin kehidupan tu lelaki, bukan perempuan. Kehidupan ni tuan-tuan, saya bagi tahu, tak ada cerita tentang perempuan. Tak ada. It's all about men. Oh boy. Adam. Rijal. Min anfusikum. Diri kamu azwaja. Zauj tu suami. Zaujah itu isteri. Di mana lelaki? Kalau tak nak isteri belajar, kamu belajar. Di siapa ni nak belajar ni? Kehidupan bermula dengan rumah tangga. Minta maaf saya cakap. Kalau nak mengajar, hidup rumah tangga, huru-hara, tak payah mengajar bab kehidupan. Ambil belajar subjek lain. Tu boleh pergi ke ustaz-ustaz lain. Contoh. Tapi kehidupan takkan tak nak belajar. Dan bila nak belajar kehidupan? Setelah bergaduh. Setelah terduduk. Dan bila nak belajar kehidupan? Habislah mukadimah saya dah bising. Saya cukup, orang kata apa? Dahlah kita di zaman, akhir zaman ni. Dahlah iblis serang semalam tuan-tuan. Siapa yang ngaji semalam nampak kan? Serangan dia pergi ke rumah tangga tuan-tuan. Dia akan porak peranda ke rumah tangga. Dia kacau sisi saya semua. Zaujah, azwaj. Nak bagi godam semua. Biar dalam itu masing-masing bersangka buruk bercakaran. Sebab tu saya cakap, kemarin saya kata, standby akan ada yang musuh akan datang. Puaka-puaka ni akan datang tuan-tuan. Apa dia nak buat? Ustaz, saya ingin nasihat Ustaz tentang, okey, sekejap. Hashim Hamzah, ya? Baru ke atau? Momo. Akhir zaman, isteri saya sebelum berkahwin, dia wanita yang bersuami dan ramai kaum lelaki. Okey? Dan dia telah berubah sebelum kami berkahwin. Okey? Saya telah terima dia sebagai isteri tanpa melihat buruk pengalaman. Hilang. Hanya menung. Apa nak sihat tu nak dengar juga ni. Klik kat tu nak tengok. Buka kat misis terus. Okey? Saya dapat tahu dia masih membumi bekas. Kan saya dah kata. Orang yang rumah tangga mereka seperti di hujung tanduk. Asbab Allah datangkan kesempitan hidup pada bekas teman lelaki. Isteri saya beritahu dia masih menghubungi bekas teman lelaki. Atas alasan simpati akan kesusahan, pernah juga isteri saya bantu dari segi kewangan. Ini bukan bekas lelaki je. Kalau bekas suami pun sama. Isteri saya telah mengaku yang dia menghubungi kembali teman lelaki semasa kami. Dan apa nasihat Ustaz untuk bimbing isteri saya sekarang? Oh, nak nasihat Ustaz, ingat nasihat saya. Saya pun nak dengar juga. Soalan. Okey, tak apa. Jadi saya jawab macam tu. Ya, tuan? Tahniah, anda berani. Bagus. Bagus lah macam ni. Laki macam ni, gentleman. Anda ada niat nak mengharmonikan rumah tangga. Bagus. Saya respect. Saya doakan mana-mana lelaki yang menonton. Tapi yang mana lelaki tak menonton, janganlah marah pula. Si isteri pula, suami saya tak macam tu. Jangan macam tu pula. Kita bagi kredit yang mana lelaki-lelaki rijal qawam ni, yang duk dengar ni, yang malam ni. Saya doakan Allah akan berikan kekuatan. Sebab akhir zaman, kehidupan akan kembali tertegaknya kebangkitan Islam di saat lahirnya pemimpin-pemimpin tulen. Pemimpin tulen ni bukan bermula dengan memimpin negara. Pemimpin tulen itu bermula dengan memimpin keluarga. Kita kena mulakan balik mencetak pemimpin yang bermula dari keluarga. Ini Nabi dah buat, tuan-tuan. Tak usah ceritalah berdegung-gedegang, tuan-tuan. Kehebatan pemimpin di luar sana di saat balik rumah dipimpin oleh isterinya. Macam mana? Sedangkan kehidupan ini bicara soal pemimpin. Lelaki, qawam, rijal. Sebab tu, dulu sewaktu kedatangan Islam, sebelum kedatangan Islam zaman jahiliah, tuan-tuan. Orang perempuan zaman jahiliah, Allah. Alhamdulillah lah Islam datang, tuan-tuan. Bersyukurlah Islam datang. Nabi SAW mengangkat martabat orang perempuan.
Kalau tidak, orang perempuan tidak dipandang dalam sistem kemanusiaan. Dia buat wanita ni pembawa malang. Dah lah lemah, tak boleh buat apa-apa. Macam tu lah. Semua perempuan sekarang dia dengar tu, tak boleh. Kita pun kena macam lelaki juga. Nak jadi lelaki pula. Awak tu dah dimuliakan oleh agama, bukan sebab awak tu kena hebat dengan dunia. Faham? Allah tak suruh perempuan ni dijadikan untuk dunia. Tapi Allah jadikan perempuan ini adalah teman kepada pasangannya. Tengok balik asal usul kejadian ketika Nabi Adam AS dijadikan. Di syurga yang begitu indah, tiba-tiba seakan-akan kesepian. Rasa macam ada tak kena. Sebab seorang. Maka datanglah pasangan. Jadi Hawa ni dijadikan untuk apa? Untuk syurga ke? Tak, syurga dah ada bidadari. Bidadari lah. Itu cerita lain. Ni pasangan yang dari diri Hawa. Kalau bidadari bukan dari lelaki. Memang Allah jadikan terus bidadari. Ni dari diri kita ni. Maka sepatutnya bab-bab kehidupan yang orang lelaki, saya nak bagi sarana tepat kat pemimpin. Jangan sibuk kehidupan tu nak diberikan dengan pendidikan, harta, kebendaan. Yang saya dapat tadi, isteri yang mana saya difahamkan, yang bagi laporan, saya belik, saya kaji. Yalah, suami yang kena berkahwin lebih, tak boleh. Ada ketakutan yang menyelubungi dia. Minta maaf saya cakap, kehidupan yang tidak dibina dengan kesempurnaan struktur yang sebenar, Allah akan campakkan rasa sebersalah dalam hati dia. Ada je tak kena. Dia risau soal isteri dia lari. Dia risau isteri dia tengok laki lain. Dia risau. Sebab apa? Sebab dia devalue diri dia. Inilah kerja iblis. Dia buat kita ni inferior. Dalam hatinya kita ini rasa merendah. Lepas tu merendah pula bukannya muhasabah. Merendah dia tukar jadi sangka buruk. Ni suka kat ustaz lah tu. Saya geram kalau orang cakap, lelaki cakap macam tu. Saya nak jumpa depan-depan lelaki macam ni. Minta maaf cakap. Kalaulah takut isteri tu tengok orang lelaki lain, kenapa beristerikan perempuan macam tu? Kalau tiada kesetiaan dan kepercayaan dalam rumah tangga. Kadang-kadang isteri tu nak berubah. Cuba jangan jadi iblis yang meremehkan perubahan seorang isteri. Dan isteri pun janganlah menjadi iblis meremehkan perubahan seorang suami. Semua orang layak berubah. Yang tak layak berubah, iblis. Itu saja. Dan orang yang ikut jejak langkah iblis. Nampak? Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Kalau dah isteri itu nak berubah, jangan dilekeh-lekehkannya. Sokong patutnya. Jangan sokong nak meniaga je. Sokong, dengar sekali. Yang, ni ilmu apa ni? Bagus ni abang nak ngaji sekali. Dengar. Tak apalah, awak dengar, abang dengar. Satu masa abang pula ngajar kamu, ya? Cuba ikhlaskan hati tu betul-betul. Ni masalah rumah tangga masih orang ke? Lepas tu marah pula nak belajar agama. Macam mana? Cuba ikhlaskan hati ni. Lapang hati. Tak hilangnya maruah tu. Yang hilang maruah bila tak laksanakan tanggungjawab. Tu hilang maruah diri. Nampak? Saya kata bagi tahu. Kesian kadang-kadang isteri-isteri tu nak belajar, nak menuntut ilmu, nak berubah. Yang jadi baik, dapat manfaat, suami tu balik. Kadang-kadang satu hal lagi kata begini, alah awak berubah, awak pun sama macam saya. Ingat awak seorang je ke nak masuk syurga? Allah, kawan tu. Kesian kawan tu kena. Kawan tu, yelah. Kita dulu tahu kita jahat. Itu kalau yang kena peli dengan suami. Yang ada suami pula kena peli dengan isteri. Jenis kata suami tak pandai didik lah. Dah tahu kalau suami tak pandai didik, kalau dia belajar nak mendidik, janganlah pula membeli-beli. Jangan nak melekeh-lekehkan. Ini saya tengok kadang-kadang ni, ini kena mengaji hakikat kehidupan ni. Sebab nak keluarkan perangai iblis tu, rupanya tanpa sedar, beramal tetapi bersifat seperti iblis. Apa dia? Meragui perubahan untuk jadi baik. Dia ada satu sifat sangka buruk tu ada, dia tengok isteri dia ni.
Ni aku ni jahat ni. Nah, ustaz tu baik ni. Ni kau sukalah kat ustaz tu. Ya Rabbi. Apa pemikiran macam tu? Apa pemikiran macam tu? Cuba berlapang dada sikit. Tak ada orang nak ambil isteri awak tu je. Kalau betul awak tu lelaki yang tulen. Minta maaf saya cakap. Jadi pemimpin yang tulen. Jadi lelaki yang tulen. Bukan lelaki dua alam. Faham? Dua alam tu kau pandai lah. Alam pun nak jadi. Alam iblis ke? Alam dua alam ke? Pilihlah alam pun nak. Dia jadi satu alam saja. Apa dia? Alam roh. Benarkan diri itu dengan Allah. Ambil amanah memimpin isteri. Kalau tak mampu, belajar. Itu saya kata. Sebab serangan datang bertubi-tubi. Contoh macam serangan semalam. Entah mana-mana perempuan datang. Cuba tengok saya kaji. Kalau tak kena betul gaya, tak bergaduh rumah tangga. Laki pula, awak ni kan marah. Orang laki, dia tak ada ilmu kehidupan. Dia kerjanya nak marah isteri. Dia bukan nak membetulkan, dia nak membatalkan saja. Kalau tak suka macam ni, taklid. Cepat no nak taklid. Kadang-kadang isteri tu nakkan penjelasan. Jelaskanlah sampai jelas. Susah zaman sekarang nak cari lelaki tulen. Sebab perempuan yang tulen pun susah. Samalah. Kalau lelaki tu tak tulen, maknanya hasilan pada lelaki tu perempuan tak tulen lah. Ni akhir zaman. Ni akhir zaman ni. Jadi sedang jemaah yang muka Allah. Jadi maksudnya apa? Ini mukadimah lah tuan-tuan. Sebab saya tengok, dah banyak kes dah saya jumpa. Terutama semalam pula ada jadi isu. Jadi, saya betul-betul berharap lah. Pengajian hakikat kehidupan ni adalah untuk kita menyelami kehidupan kita bersama yang hak. Kita beramal satu bab nak ngaji dengan ustaz-ustaz lain. Silakan. Kita bukan suruh tak mengaji dengan ustaz lain. Malah cabang ilmu tu luas. Kita ada dua. Kalau saya pecahkan dua ni tuan-tuan. Kalau kita pecahkan kepada dua cabang ilmu yang besar. Ni cuba dengar. Allahumma salli ala. Ini dalilnya. Ini malam ni saya nak mengukuhkan kefahaman ni dulu sekejap. Supaya anda yang ikut ni jelas. Sebab syaitan iblis ni dia suka syak, dia ragu, dia percikkan keraguan. Okey, baik. Dalam surah Al-Fat, Al-Fat ayat 28. Kata Allah, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Dinil haqq. Dinil haqq. Agama kebenaran. Agama kebenaran. Apa tu dinul haq? Agama kebenaran. Disebut agama kebenaran, ulama syarahkan agama ni pada dua perbahasan besar. Kita pergi pada main structure dulu. Agama yang dinamakan Inna dina indallahil Islam. Yang ini bicara soal agama Islam. Ini surah Al-Ma'idah ayat 3. Yang mana di hari ini disempurnakan agama. Yang mana sebelum itu dinamakan agama ataupun risalah kebenaran atau agama tauhid. Maka Islam ni tertegaknya 3 perbahasan besar. Ini saya rujuk dengan Sahibul Samaha Datuk Syukri Mufti Kelantan. Ini pun umumlah perbahasan. Cuba saya diberi kelebihan jumpa dan kita bertanya tu je lah. Kita nak ambil pada mulut ulama. Tu saja nak dengar. Mulut ulama ni hikmah dia besar. Sikit bercakap, kesannya lama. Macam contoh, saya bersama Datuk Syukri Mufti Kelantan. Sebelum saya Allah takdirkan kahwin lagi, dia dah tanya soalan dah. Kalau hantar kahwin lagi, tengok kacah ni tak kacah. Ulama fakih ni. Waktu tu kita belum kahwin lagi. Tiba-tiba dia tanya, kenapa hantar kahwin? Soalan, lepas tu saya akan tanya mana-mana suami yang cemburu tak tentu arah tu. Saya tanya, kenapa kahwin? Saya akan tanya balik macam mana Datuk Syukri tanya saya.
Lalu kita pun terkebir-kebir nak jawab, terkebir-kebir nak jawab. Dia jawab apa? Takdir. Satu je soalan. Dan jawapan dia, takdir. Kita dengar ada hati, Allah, takdir. Kita dengar simpul. Rupanya tuan-tuan, ni yang saya bahaskan ni, besar perbahasan takdir ni. Nampak? Ingatkan itu je soalan, dia tanya lagi, kalau hantar kahwin lagi? Hai. Soalan ni cepu cemas. Lepas tu dia senyum. Takdir juga katanya. Kena kat kita, gatal. Miang, takdir cari, mula jawab. Dah semua yang berlaku dengan takdir. Mana tidak dengan takdir? Yang mencari-cari, tak ditakdirkan, tak jumpa. Yang ditakdirkan, tak cari pun jumpa. Habis tu Ustaz nak cari ke tak cari? Carilah. Tapi tak ditakdirkan, tak jumpa. Saya tak nak cari lah. Tak apa juga. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Jangan marah. Yang tak bolehnya, mengatakan yang berlaku tu sebab aku. Tu tak boleh. Ini tak jumpa ni sebab saya lah ni. Saya yang tak nak. Boy, hebat kamu. Ataupun jumpa ni sebab saya lah yang nak ni. Itu tak boleh. Faham? Okay, maka nak simple. Lepas tu saya balik urat. Betul. Selang beberapa bulan lepas tu, nikah lagi. Ni cari alasan nak nikah. Macam-macam alasan carinya. Cari itulah, cari inilah. Isteri tak baguslah, itu ini. Bila dah bagus, tak ada sebab saya nak kahwin lagi. Sebab isteri saya terlampau sempurna di mata saya. Cukuplah isteriku sahaja. Yang bagi cukup bukan isteri. Yang cukup tu hanya Allah. Hasbi Allah. Cukuplah Allah. Bukannya isteri. Orang kata kahwin, tu tak cukup-cukup lah tu. Mana-mandai. Ni bab kehidupan ni. Mana-mandai dia buat statement. Bersangka-sangka. Allah kata surah Al-An'am ayat 116. Manusia ni itulah. Kadang-kadang yang beramal pun cakap macam tu. Macam tak ada amal lain. Nak kahwin dia kerjanya. Tak ada amal lain ke Ustaz? Ya Allah. Kamu pilih amal kamu nak apa? Kadang-kadang kita janji macam tu. Jadi sebenarnya mah yang mulakan Allah SWT. Maksiat orang buat sebab saja. Tak, itu alasan dia. Alasan dia. Allah bagi akal suruh pilih. Dia sengaja pilih. Allah izinkan lah. Betul lah Allah izinkan. Tapi Allah tak redha. Setiap berlaku dengan izin Allah. Redha lain, izin lain. Redha benda lain, izin benda lain. Iblis Allah izinkan sesatkan kita. Tapi Allah tak redha perbuatan dia. Kena faham? Semua berlaku takdir. Bukan takdir juga. Takdir. Apa maksud takdir? Kuasa. Mana boleh tak takdir? Semua takdir. Qadar Allah. Cuma itu jumpa perkara buruk, takdir buruk lah. Sebelum berlaku ditakdirkan itu, Allah bagi akal tak berfikir. Okey. Allah bagi fikir kan, suruh fikir. Dia ni laki macam mana? Baik ke buruk? Baik ke buruk? Dah, dia tak nak fikir. Atau kau akan ditakdirkan melalui kehidupan buruk bersama dengan lelaki buruk itu. Sebab kau tak nak guna akal sempurna. Ditakdirkan lah nanti. Maka jangan marah kalau kehidupan kamu melalui takdir buruk. Kerana apa? Kamu berjalan ke arah takdir buruk. Aku takdirkanlah di atas pilihan kamu yang tidak menggunakan akal yang sempurna. Iman yang jelas. Cuba kalau berfikir, ini Nabi kata pilih yang beragama. Okay? Pilih yang beragama. Kaji, buat istiarah, doa, minta ke Allah. Mesti faham. Jelas. Okey, nak nampak? Bab takdir kan panjang kan? Nampak? Ini tengok ulama. Cakap sikit je. Tapi huraian, ya Rabbi. Jadi kitab tu pengajian kita. Baik.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah bagi fikir. Tadi kita berhenti kat akidah. Okey, sambung tadi. Saya cakap. Suara ada, bateri habis. Tak ada bateri, ada suara. Ini yang kadang-kadang rezeki tak ada. Rezeki ada, duit dia tak ada. Tadi apa, fikiran ni suruh pilih baik buruk. Fikir mampu tak mampu tu perbincangan lain. Tadi saya nampak ada mampu tak mampu. Mampu ni pada Allah. Allah berikan kemampuan. Cuma bahasa syariat, bahasa adat dia akan tengok kemampuan dia sebut syariat. Tapi hakikatnya kita tiada kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Itu perbincangan hakikatun, akidah. Kita tiada daya pun nak beramal, beribadah tanpa dengan kemampuan Allah, kudrahnya. Kena faham tu. Jangan letak saya mampu. Apa yang herannya? Khair. Baik. Jadi agama ni ada dua. Iaitu perbahasannya besar. Akidah, akhlak, syariat. Di sini datangnya sistem pendidikan kat sini. Di sini datang sistem pendidikan, tuan-tuan. Sistem pengajian lah, pengajian. Lalu datanglah pengajian berkitab. Kat sinilah. Sebab akidah ada kitab-kitabnya, ada para ulama, akhlak ada perbincangannya. Yang ini tasawufnya. Kita masyarakat Al-Imam Ghazali membersihkan hati semua tu. Syariat ni bercerita tentang maqasid, kaedah, fikihnya, perbincangan mazhab. Ini semua ada perbincangan, ada kitab-kitab yang muktabar di sini. Bermulanya pengajian daripada sistem pengajian, ada yang kalau pondok dengan start daripada kitab-kitab. Permulaan, lepas tu aliyah, sanawiyah, 4 senawi itu sistem pondok. Kalau sistem pengajian di segi sistem universiti, bermula dengan sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, sambung. Sebab ini keilmuan. Soal. Berapa lama tempoh? Lagi mana ada kehidupan lah Tuan Muhammad Faiz Haziq. Saya tak akan tempoh. Sebab dia tak ada tempoh pengajian ni. Sebab ni bukan universiti yang mesti habis topik kena 3 tahun, 4 tahun, tak ada. Sebab kehidupan ni, dia sebab apa dia begini? Sebab satu lagi perbincangan tentang kehidupan. Kehidupan yang tiada sempadan ni. Laut tidak bertepi ni. Silat hari bulan, ilmu ini boleh terkucil dekat kehidupan. Ini yang dipanggil fitnah. Ini ada khusus doa, fitnah mahya wal mamat. Fitnah kehidupan. Dan kegagalan bukan sebab dia tak ada ilmu. Kegagalan disebab dia tak faham kehidupan. Kehidupan perlukan iman. Ilmu perlukan amal. Anda ada ilmu akidah. Amal akidah itu. Amal macam mana? Kena percaya dah. Dah percaya. Ada sekejap lagi mengaji tentang akhlak. Amal. Ilmu itu amal. Kehidupan itu iman. Kalau anda ada ilmu dan beramal tiada iman, habis. Ini kena 100%. Faham kena 100% hidup ni. Faham dengan takdir iman. Takdir tu tadi pening tu. Juga kita ambil pada perbahasan ilmu daripada sinilah. Sudah pasti nak faham kehidupan tu dengan ilmu lah. Tetapi kita nak kembangkan perbahasan ilmu itu pada kehidupan. Nampak? Sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi nampak tak dia punya wajib dia kat situ? Kat mana kepincangan itu berlaku? Dekat kehidupan lah. Ada ilmu, ada amal tetapi hancur kehidupan. Siapa? Iblis. Iblis gagal kat sini. Sebab itu juga ada yang dinamakan Ibn Qayyim Az-Jawzi rahimahullah bercerita soal talbisul iblis. Dia sibuk mencari ilmu, sibuk mencari amal. Sehingga tertipu dengan ilmu dan amalnya. Tertipu kat mana?
sehingga dia mengabaikan kehidupannya. Kehidupannya, dia ada muamalahnya, dia ada keluarganya, dia tertipu. Nampak? Dia beramal, amal baik, last sekali nampak baik. Ini kat mana perbahasan iman ni juga, Ustaz? Dia akan pergi kepada perbahasan akhlak. Akhlak ini akan dikembangkan dalam perbahasan kehidupan. Mengaji berakhlak wajib. Sebab tu ramai kalau mengaji dah betul dah, alhamdulillah, insya-Allah berubah perangai dia. Berubah perangai dia, tuan-tuan. Nampak? Sebab akhlak inilah dalam kehidupan ini kita akan faham tentang perbahasan tentang akhlak. Inilah kita rujuk kepada akhlak wajib, sifat wajib bagi Nabi SAW. Soft. Jelas. Jadi maknanya faham hal 7 pengajian yang anda ikut selama ini, tu kena jelas. Bukannya tak boleh, pergilah. Nak pergi ustaz lain, banyak ni cabang ilmu ni. Nak berjumpa kitab, apa banyak ni. Matan-matan apa semua ada. Pergilah. Tapi jangan abaikan satu lagi ilmu yang menjadi besar. Malah saya bagi tahu, ini kehidupan menjadi bekas. Nampak? Bekas, ibarat raga lah ni. Yang akan menampung semua perkara yang ada yang dinamakan ilmu dan amal tadi, yang akan diletak dalam kehidupan. Maka di dalam inilah akan letaknya amalan-amalan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, baik, sambung balik tadi. Kehidupan itu ibarat bekas, wadah. Okey, yang mana ilmu yang anda pelajari, amal yang anda pelajari, ini kat mana tempat nak tampung dia? Dekat kehidupan. Diletakkan bekas ini. Maka dua-dua kena ada. Dua-dua kena cantik. Bekas kena cantik, ilmu kena cantik, amal kena cantik. Dia tidak bolehlah ilmu dah cantik, amal dah cantik, dah bagus, bekas pula buruk. Tak bolehlah. Tak bolehlah. Di sini yang berlaku pada iblis. Bekas yang buruk inilah di mana perangai buruk. Bekas ni umpama perangai. Bekas itu adalah perangai. Bekas itu adalah perangai. Jadi bila kata perangai inilah yang akan kontrol balik amalan itu. Banyak kisah-kisah tentang perangai. Sebab itulah nak dibentuk, dipanggil dalam perangai ni pengajian tentang tarbiyah. Peranan hakikat kehidupan, dudukkan perbincangan ni, perangai ni, tarbiyah. Tarbiyah ini. Jadi sebab itu, perangai ni tuan-tuan, ilmu cantik, amal cantik, perangai huduh tuan-tuan. Feel. Sebab ini makah besar ni. Sebab tu Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ilmu canggih, amal canggih, perangai iblis. Macam mana? Baik perangai bagus, ilmu tak banyak, tapi yang wajib. Amal pun tak banyak, amal yang wajib dijaga. Perangai bagus, ikut Nabi. Perangai ikut Nabi apa? Tuan-tuan, saya nak mudahkan perbincangan perangai ikut Nabi ni. Perangai ni, akhlak ikut Nabi ni, kalau kita lihat, dia ada kata kunci yang sangat besar.
Contoh bermula dengan Nabi Adam AS, sehinggalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Okay. Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, disebut Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Adam AS ini wajib, Nabi yang wajib kita imani. Itu ada Nabi dan Rasul ada 25 orang. Kalau tengok, satu akhlak yang ada diwarisi. Kalau kita ada sifat ni, maka kita warisi perangai Nabi. Sifat-sifat yang wajib kita ikut. Apa dia? Cuba tengok. Setiap Nabi dan Rasul itu sifatnya maksum. Mana apa? Zero case. Tak ada dosa. Kesilapan, itu cerita tapi bukan dosa. Okey? Kita tak terlepas dosa. Tetapi, para Nabi dan Rasul tidak lepas daripada sentiasa rasa bersalah. Always. Bermula dengan Nabi Adam AS. Tengok kisah Nabi Yunus AS. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Adam AS. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Nampak? Kadang-kadang dia cakap tak kasar pun, tapi sifat bersalah tu tak ada. Dia cakap lembut. Dia berlawan dengan sifat Nabi dan Rasul ni, apa dia? Menyalah. Tuan-tuan, cuba tengok kisah Nabi Adam AS. Kisah Nabi Adam AS, kalau tengok riwayat cerita, yang menyebabkan terkeluar, the issue dia, yang termakan pujukan iblis, itu Siti Hawa. Bukan Nabi Adam. Nabi Adam AS 3 kali, Siti Hawa, iblis datang menyamar, suruh makan. Dan Nabi Adam AS ingat perintah. Dan ketika itu Siti Hawa termakan. Nah, inilah katanya Allah nak uji supaya kita ada pengajaran kat situlah. Siti Hawa, dan Siti Hawa bukan keturunan dari bukanlah Nabi. Okey, mana adat? Okey, manusia. Dari diri manusia, bukanlah Nabi. Siti Hawa bukan Nabi, itu isteri Nabi. Maka wajarlah melakukan kesilapan, wajar. Nabi Adam AS tidak, maksum. Hanya terpelihara. Jadi, iblis masuk melalui Siti Hawa, makanlah buah khuldi. Sekali je makan perintah yang Allah larang, tiba-tiba terbuat. Tengok Nabi Adam AS, ada menyalahkan Siti Hawa? Ada? Sikit pun tak ada, tuan-tuan. Bukan kecil tau, sampai kena keluar daripada syurga, tuan-tuan. Sampai kena keluar daripada syurga tau. Bukan isu kecil. Turun pula tu dah terpisah dari riwayat mengatakan 40 tahun. Jumpa-jumpa tak pun menyalahkan pun. Tak ada kata kamu punya pasal lah ni. Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Tetapi berbeza dengan iblis laknatullahi alaih. Iblis tengok dengan Nabi Adam, bukan sebab Nabi Adam pun keluar daripada syurga. Bukan sebab Nabi Adam pun yang boleh iblis turun tahta. Tapi kerana perangai iblis sendiri. Dia memandang rendah kepada, ni dua perangai iblis ni. Ni mewarisi ni. Memandang rendah dengan Nabi Adam AS. Rujuk surah Al-A'raf ayat 13. Allah tanya, kenapa kamu tak nak sujud kepada Adam AS? Ana khairu minhu. Dahlah sendiri buat salah. Lepas tu menyalah pula tu. Dalam menyalah, aku akan sesatkan cucu cicit Adam. Tengok punyalah perangai. Teruklah perangai. Dia berkait-kait dia tu. Terpalit-palit. Inilah dia. Perangai menyalahkan. Iblis sifat menyalah.
Maka ada dua sifat besar perangai ni, menyalah dan bersalah. Akan ada. Yang menyalah mesti berbalah. Yang bersalah mesti mengalah. Tengok, ini banyak jumpa nanti kat kahwin dua ni. Tu kan kadang kahwin dua ni jadi isu besar. Apa nak mengalah? Tak adanya. Aku tua lah. Dia lah. Baru masuk dalam keluarga nak sombong. Nampak? Menyalah berbalah. Inilah kerja iblis. Kerja nak menyalah dia. Lepas tu cari balah. Orang tu elok baik. Dia pergi ni datang. Siap nak kau, isteri kau tu. Tunggulah aku. Tu kerja nak ajak orang berbalah lah tu. Siapa yang kerja nak ajak berbalah, sekutu sepapat iblis tu. Patut bersalah, mengalah. Tak apa. Dah. Kita, Nabi dah katakan hadis. Jangan berhujah. Walaupun kamu di pihak yang benar. Mengalah lebih baik. Bukan berdiam. Kita tidak berdiam. Tapi kita mengalah sementara. Nampak? Tu perangai ni kecil ke besar perangai. Kan tengok sama sekarang. Dan berilmu pun menyalahkan juga. Dan beramal pun menyalah. Ni ustaz ni mana ni ngajar ni tengok. Kalau betul saya salah, betulkanlah. Janganlah nak menyalah. Patut sokong. Dia tak boleh cakap apa kita cakap, sokong. Saya tak boleh cakap apa yang dia cakap, kita sokong. Sokong menyokong. Kuatlah ummah. Yang apa ni? Apa kelayakan? Mana. Saya sepanjang jumpa dengan orang hebat, alim, ulama yang besar-besar. Ini ada contoh orang yang betul-betul dia berilmu, beramal dan mewarisi sifat nubuah. Dia takkan tanya merendah background orang. Sebab dia sangat yakin. Sebab tugas kita berilmu ni kan nak berdakwah. Nampak kan? Bila nak berdakwah, nak ngajak pada Allah kan? Tugas kita ke nak tahu dia ni siapa? Tugas kita nak Allah tak? Nak. Jom. Tengok awak ni suka cakap pasal Allah ya. Tapi ada banyak dalil awak tak pakai tu tak kena tu. Oh, ya ke Ustaz? Ni, mesti ni dalil ni pakai yang ni saya ajar awak. Oh betul. Jangan sebarang cakap pasal Allah. Kawan tu tengah seronok nak cerita pasal Allah. Jangan taksub. Cerita pasal Allah. Semua benda nak di Allah kan. Kenapa? Patut awak berilmu. Awak pimpinlah tangan orang yang baru nak belajar tentang Allah. Settle. Biasalah tu. Kita yang settle, kita pimpin. Nak Allah ya? Mari. Saya jumpa mufti-mufti. Masya Allah. Hebat-hebat. Tak pernah kata. Entah tak layak jumpa. Ataupun jumpa orang lain. Dia tahulah nak skip ni. Orang ni dia skip. Dia tak layan kita. Dia skip bagi orang lain. Pegawai ke, timbalan ke. Ikutlah. Ini betul-betul dia layan. Dia duduk. Lagi tak boleh tanya, lagi tu tak bangun. Melainkan dia ada meeting yang penting. Baru dia bangun. Kita duduk sejam setengah. Tuan. Yang main-main. Lama. Tak ada pun. Entah lulusan mana. Entah mengaji mana. Saya Datuk Syukri, Mufti Kelantan. Sebab saya cakap tu antara pelopor awal saya jumpa. Yang mula-mula melihat kita waktu tak ada apa-apa. Kita nak menapak ni. Siapa yang memberi peluang melihat ada sesuatu kelebihan yang perlu dikupas. Ini antara kitab. Yang awal lagi, guru saya lah. Yang awal lagi. Melihat permata itu. Awal lagi, guru utama saya lah. Mak ayah lah. Nampak? Dia jumpa, dia tanya, dari mana hantar dapat? Itu saja. Nak tengok. Dia tengok, sebenarnya ilmu nak tengok apa dia cakap, apa dia buat. Bukan apa yang dia hafal. Kadang-kadang dia hafal lain, buat lain. Hafal lain, buat lain tuan-tuan. Jangan main-main. Iblis lah tu. Ngapal lain, buat lain. Sebab tu dia akan tanya. Sebab tu, kena ada soalan bertulis. Yang ni, objektif dengan subjektif. Soalan subjektif dengan praktikal. Soalan kena ada. Sebab daripada cara dia jawab, kita tahu apa yang dia ada. Itu je. Kemudian tak cukup dengan tu, kita bagi dia praktikal pula. Kita tengok dia. Okay. Dua ni selesai, okey lah. Tapi sebelum nak berjaya praktikal, kena jawab dululah subjektif dulu. Soalan subjektif pun tak boleh nak jawab. Macam mana nak jawab soalan praktikal? Jadi sedangnya mahal Allah Ta'ala. Ya, orang berilmu yang
takut ke Allah ni berbeza. Dia tak pernah buat kita rasa dia besar. Masya Allah tuan. Jumpalah tuan. Kalau jumpa guru ni, jumpalah. Dia buat, saya nak cakap, saya tak tahu nak cakap, jumpa sendirilah. Saya tak tahu nak cakap. Dia tak ada kita rasa macam kita ni, dia buat kita sama level. Susah. Kita tahu dia hebat. Sama hebat. Guru saya, Datuk Saudara Omar Qari. Kalau baca Quran tu, dalam riwayat 14 riwayat tu, dekat Malaysia ni, setakat ni, yang saya tanya dia bagi tahu secara jama'i, dia, Allah takdirkan, kawan kepada almarhum Datuk Abah Sandi Al-Hafiz, kenal-mengenal. Datuk Saudara Omar Qari ni, sahabat kepada Mufti yang ke-9 sekarang, Dr. Yusof. Dr. Yusof. Satu batch dulu. Ni batch-batch awal ni, yang membuka pintu Al-Azhar. Al-Azhariyun panggil. Orang awal. Alhamdulillah Allah izinkan saya sempatlah ambil berguru dengan orang yang begini. Relax lah. Tak ada kata hantar. Siap kata apa? Jumpa je. Tengok. Hantar ambil 14 riwayat terus. Tak boleh tu. Bila lagi? Boleh. Ambil. Belajar. Bila lagi? Lepas tu tak habis belajar ni. Ni, tak habis belajar lagi ni. Hantar lepas ni hantar tu mengajar. Yelah, bila lagi takkan tunggu habis pun nak mengajar katanya. Mengajar, ajar. Apa yang hantar ada, ajar. Masya Allah cakap. Tak ada kata, jangan mengajar hantar belum sampai makam katanya. Amboi. Kita barulah terkial-kial ni tu kan. Terkial-kial baca sebab dia ada CP dia. Macam contoh Al-Fatih ada 9 jenis bacaan. Ada Qalun, ada Warsun, Ibn Katsir, kita baca Hafsun, Imam Hafsun. Baca biasa tu. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Tu Qalun, teruslah. Alaihimu, alaihum, Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim. Dialeknya luar biasa. Itu pun menunjukkan bahawa hikmahnya dalam walaupun Al-Quran, dalam nampak ayat yang sama, tetapi berbagai kaedah pembacaan harmoni, tak bergaduh pun. Kita baru sikit beza dah. Tak geng. Ni dia mana ni? Aliran mana? Orang tanya. Kalau betul-betul sesat tu tak apa. Ini belum apa pun dah menyesatkan dah. Masya Allah. Inilah yang zaman. Allahu Akbar. Jadi sedang yang mulakan Allah SWT. Okey. Jadi maknanya malam ni saya nak tegaskan atas perkara ini. Saya nak tegaskan atas perkara ini. Jadi masalahnya orang tak berilmu. Sudah pastilah orang tak berilmu yang akan suka mempersoal. Orang yang berilmu tak akan mempersoal. Sebab dia boleh kaitkan. Malah dia boleh bimbing kita pula. Silap dia betulkan. Itu je. Orang berilmu memang sifat dia suka membimbing. Silap dia betulkan. Oh, ini dalam ayat ni, nak hantar baca ni ayat ni. Tu orang berilmu. Kita cerita-cerita dia boleh kaitkan. Tu orang berilmu. Tapi orang tak berilmu, macam bukan daripada ayat Quran je. Memang dia tak baca Quran. Memanglah tak jumpa ayat Quran. Cuba kalau betul-betul dia baca Quran. Baca bukan sebut. Itu pun dua perkara berbeza tu. Jadi sebenarnya mahnya mulakan Allah SWT. Khair. Jadi maknanya berbalik pada yang bertanya. Pertama, saya sarankan kalau bertembunglah pengajian ni dengan suami, harmonikanlah. Tak apa. Mengalahlah. Pergilah ikut suami tu. Tapi niatlah pada Allah, ya Allah beri peluang. Munajat kepada Allah. Jangan timbulkan perbalahan. Saya tak nak yang mengaji ni timbul perbalahan dengan suami. Saya tak mau. Itu bukan pengajian ni. Maka mengalahlah kerana Allah. Bukan kerana suami kerana Allah. Sebab aku nak ambil intipati daripada pengajian ini. Yang ini nak ikut pengangai nubuah. Aku tak dapat ilmu banyak pun tak apalah. Sifat tu aku nak. Mengalahlah. Dan rasa bersalahlah kalau kita buat benda tu lebih teruk. Tak boleh ni. Tak apa. Allah akan tunjukkan kuasanya nanti. Itu saranan saya kepada yang bertanya lah. Tak apa. Tak lagi gunung dikejar. Ilmu tu tak ada. Ada je pengajian ni. Tinggal larat tak larat dia nak tengok. Itu je. Orang pergi silih berganti. Yang ngajar ni, inilah orangnya. Tak ubah pun. InsyaAllah lah. Tinggal lagi ada pelapis-pelapis. InsyaAllah mudah-mudahan. Adalah yang mengambil ilmu ini dan sebarkan insyaAllah. Tak apa. Ambil tempoh bertenang. Jangan wujudkan perbalahan. Itu bukan sifat orang mengaji. Orang mengaji tak akan suka berbalah.
dan menyalah jauh sekali. Baik. Yang tadi kalau tak ada tanya tadi, yang bertanya macam mana nak handle isteri begini, pertama, kita sebagai lelaki, qawwam, kita ada hak ke atas isteri, mana kita kena jelas. Dalam hidup ni tuan, mana kalau masih menonton lagi lah. Pertama, jelaskan pendirian anda. Mana, letakkan hukum di depan. Mana yang haram, katakan haram. Berhubung dengan lelaki lain, haram. Ni bukan soal cemburu, ni haram terus. Sebab apa haram? Abang tak suka satu, tu mahram. Bukan tak kena mengena. Wa imma bekas suami pun tak ada kena mengena. Soal anak tak anak tu perkara lain. Soal anak, mak masih ada. Sebab tu mak mertua tu tak putus pertalian. Sebab apa? Nak kes macam ni lah. Anda kena fikir secara waras. Takkanlah anda dah ada suami membenarkan dia berhubung dengan bekas suami. Untuk apa? Bekas-bekas ni tak ada. Sama ada dah jadi bekas kan? Bekas simpan lah. Anda nak gunakan balik. Kalau guna balik bukan bekas. Jangan jadikan tak ada apa-apa Ustaz, perasaan tak ada. Ni bukan perasaan tak ada, syaitan ada. Perasaan tak ada, memang syaitan ada. Syaitan kerja je, dia pandai nak hidupkan perasaan. Sama ada perasaan tu dalam bentuk sangkaan, dan suami tadi bersangka-sangka. Patutnya macam contoh suami yang tak bagi mengaji, patut anda kena lebih bersangka isteri jarak jauh ni bekerja tu. Bukan menuntut ilmu pula nak bersangka. Nuh, yang hari-hari duduk manalah isteri aku ni. Mulai hari ni anda kena take over. Jangan over satu. Jangan tak tahulah. Ikutlah, saya dah bagi izin. Entahlah. Ambil tahu isteri tu. Dan seorang isteri kena terima instruction itu selagi mana tidak langgar arahan agama. Dan perkara ni anda akan ada cabaran nanti tuan. Cabar-mencabar akan berlaku. Sebab apa? Dia kena anda dulu siapa. Dan di saat ini jangan menyalahkan isteri. Tolong. Para suami, jangan ada sifat iblis. Anda nak memimpin bukan menyalah. Anda kena bimbing dia. Kalau salah, betulkan. Kalau nak berhujah, silakan. Bukan diam, silakan berhujah. Tapi jangan menyalah. Berhujah ikut pandailah. Nak intonasi peti ke, intonasi machine gun ke, nak intonasi ya lembut gigi dari lidah, langsung tak ada bunyi ke, ada bahasa isyarat tu kau pandailah. Yang penting, hujah kena ada. Jangan diam. Diam langsung apa pun tak dapat. Kalau saya diam, Ustaz diam. InsyaAllah. Mudah-mudahan semua faham. Besok dia diam lagi. Ustaz diam. InsyaAllah. Saya tak nak menimbulkan konflik lah. Ya. Habis buat kelas buat apa? Kalau diam. Sama juga. Suami tu kan guru. Pemimpin. Kalau diam, dia jadi guru benda. Carilah jalan. Bercakap, berhujah. Tak apa sedikit ada perbalahan, tetapi kerana nak mendidik, bukan berbalah sebab menyalah. Dia macam semalam lah. Setengah-tengah ceramah, bom-bom-bom keluar. Tengah ruqyah, bom-bom-bom melawan. Bukan sebab nak bergaduh, tapi reaction tu datang. Anda kena kuatkan hati, kena kuatkan pendirian, jangan terkesan dengan keadaan itu. Itu seorang pemimpin. Sama juga dengan isteri. Isteri tak payah. Kalau isteri pula, anda tak perlu nak berhujah dengan suami. Tak perlu. Sebab anda tak ada kewajipan nak hujah-hujah dengan suami. Suami lain. Anda kena stand dengan pendirian anda. Tinggal lagi sampai tahap, ini saya nak bagi tahu lah pada suami. Tinggal lagi sampai tahap, kalau hilangnya penghormatan. Itu kena ada bottom line. Kalau sampai hina-menghina, sampai sifatnya sampai meremehkan, sampai mengaibkan, itu kena ada pertimbangan dan kena bawa ke peringkat penguatkuasaan. Apa dia? Mahkamah, authority. Sebab apa? Tidak guna menjadi pemimpin tapi di saat dihina oleh pimpinan. Untuk apa? Anda kahwin sebab apa? Sebab orang nak pertahankan manusia. Itu pula kena ada pendirian. Dia kena ada, dia bagi guard, izzah dia, maruah kena ada. Orang lelaki. Jangan dek kerana perempuan, habis hidung ditarik, hilang kepimpinan. Dibiarkan maruah diinjak-injak oleh seorang perempuan. Kalau dia nak dibimbing, silakan. Tapi dah sampai menghina, merendahkan, sehingga mengaibkan, itu kena ada kata dua. Baik kata, macam sekolah lah, macam saya lah. Konsep je sekolah lah. Pelajar ni, dia masuk, dia kurang ajar. Kalau dia buat salah, tak apa. Ini kurang ajar dia.
Siap dia play kes kita. Alah ustaz, alah macam terror sangat. Lepas tu dia cari salah kita. Kemudian dia viralkan pula. Dia ini. Itu Allah tak izinkan lah. Itu namanya ada talak. Sebab untuk keluar ada kes-kes yang memang begitulah keadaan. Anda akan terimalah kesan-kesan keadaan itu. Tapi sebelum nak pergi ke arah itu, menyerah diri kepada Allah. Menyerah diri kepada Allah. Rasa diri itu bersalah. Ya bersalah lah baru nak berubah. Baru nak berubah, isteri aku pun silap. Awal dulu pun aku ambil mudah. Anda kena terimalah kesan ambil mudah tu. Kesan ambil mudah asas dari awal ambil mudah kan. Jadi kalau dia ada kesan ni, anda kena terimalah. Tak adil lah pula tiba-tiba anda nak menghukum on the spot. Jangan. Jadi yang lebih baik berlapang dada. Dia kata apa yang berlaku. Jadilah seperti para Nabi dan Rasul terdahulu memberi peluang kepada semua orang untuk berubah, untuk kembali kepada Allah. Saya yakin yang tak nak berubah ni iblis ya. Dan yang sekutu dengannya. Selagi mana dia belum sign up jadi geng iblis, lagi itulah dia boleh berubah tuan-tuan. Melainkan dia dah isytihar. Saya ni pengikut tega iblis. Okey. Kalau anda pengikut tega iblis, tak boleh nak cakap apa. Memang iblis Allah tak takdirkan dia untuk berubah. Kerana dia sendiri pun tidak memilih diri dia untuk berubah. Di saat dia beri peluang untuk hormat kepada Nabi Adam AS, dia tak mau. Okey. Suami kena dekat kepada Allah. Sebab anda pemimpin, tanggungjawab besar. Baik, ini kehidupan lah ni. Ini kehidupan lah ni. Perbincangan dua tajuk ni. Jadi suami kena kuasai dua-dua bidang ni. Bidang agama, inna dina indallahi Islam, bidang kehidupan. Malah kehidupan tu kena lebih sebab anda setiap masa di situ. Ustaz, saya bukan aliran agama. It's okay. Tapi ilmu agama kena ada. Kena cari. Kemudian kehidupan beragama wajib dipertahankan. Sebagaimana perbincangan ini. Kena ikut Nabi. Kena ikut apa perbincangan tentang soft. Kerana ilmu amal akan memegang. Kehidupan akan memegang. Itu perangai. Ustaz, dekat isteri tahajud, isteri beragama, kan saya bagi tahu tadi, ini amalan kan ada dua. Beragama ini, adakah cukup hanya dikatakan satu side saja? Kan kena dua-dua sekali. Kalau tahajud ke amalan kan, tapi perangai macam setan macam mana? Tak mahu cakap bahasa mudah kan? Tahajud tu amalan kan, tapi perangai dia macam setan. Apa macam setan? Menghasut, mewas-waskan orang. Ni ambil bawah sikit pada iblis lah. Kalau iblis ni terus dendam tu, dengki, khianat. Jadi agak-agak macam mana? Bekas ni jadi apa? Busuk lah. Amalan jadi rosak lah. Apatah lagi, amalan, katalah amalan tu ibarat makanan, duduk di bekas yang ada najis. Kalau dalam bekas ni ada air, air tu pula najis. Air muntah najis, tak boleh buat suci. Tak boleh. Dan pula bekas kecil, bukan lebih 2 kolah pula tu. Sehingga berubah bau, warna dan rasa. Air tu, amalan tu jadi apa? Jadi najis lah. Jangan tertipu dengan amalan itu saja. Tengok perangai. Dia kena, ini namanya wasata. Semua kena ada. Kafah. Ilmu ada, amal. Ilmu ni pada amalan tadi. Anda nak amal apa, kena ada ilmu itu. Amalan yang anda nak buat, kena ada ilmunya. Tapi dalam kehidupan ni, keseluruhannya. Kena faham. Jadi sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Dari kehidupan ni, tarbiyah. Ni kelas kita tarbiyah. Hari-hari kena ditarbiyah begini. Dengar hari-hari. Sebab perangai ni. Anda jangan ingat perangai ni boleh berubah sehari dua. Jangan ingat perangai ni boleh berubah sehari dua. Dia kena berubah itu dengan ada istiqomah. Maka berubahlah perangai. Yang payah nak buat, itu nak ubah perangai, tuan-tuan. Setakat amalan, insya-Allah perangai, amalan tu boleh kita buat. Tapi nak perangai ni, itulah berbalik pada isu iblis. Baik. Tarbiyah ini. Ini kelas kita. Kalau orang tanya apa, ini tarbiyah. Tazkiyah. Yang mana itu penting. Yang menjadi kewajipan kepada diri kita. InsyaAllah, saya kira untuk malam ni, cukup setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada yang baru ni. Jelas. Dah panjang lagi lah perbahasan kita ni kan. Apatah lagi kita persiapan pasca zaman. Kena tahu benda ni tuan-tuan. Kena tahu perkara ni. Supaya anda tidak keliru.
Tak apalah, ilmu ni tak penting ni, tak apalah ni, tinggal. Dahlah ilmu ni tentang perangai. Anak tinggalkan. Siapa lagi nak cerita buat perangai ni? Inilah masanya. Kalau mana yang isteri-isteri cakap, kamu ngaji apa bang? Mengaji ni nak ubah perangai saya bang. Abang tahu tak perangai saya ni boleh jadi saka di siang hari, langsui di siang hari. Abang tahu tak? Kalau abang tak nak perangai saya ni jadi saka, langsui di siang hari, baik izinkan saya belajar. Ya bang? Cakap elok. Kan bang ya? Kalau tak, abang didik saya supaya hilang perangai buruk saya. Boleh? Abang jangan ingat Ustaz Farid tu belai-belai dia. Abang dengarlah dulu. Tak silap bernanah telinga abang ni kan. Sekarang ni biar saya yang bernanah telinga saya. Tak apalah. Saya yang nak berubah. Saya yang nak kena bernanah telinga. Tak apa. Saya tahan. Nanti abang ambil kesan daripada perubahan saya. Tak apa. Ustaz Farid ajar. Kalau abang buruk perangai pun, jangan nampak abang buruk. Kena nampak dengan Allah. Tu sebab penaja saya cakap. Penaja saya Allah. Abang ni datang daripada Allah. Jadi saya terimalah abang seadanya. Okey bang Clear ya bang? Cakap gitu elok-elok. Okey. Kalau tak abang didik perangai saya. Tapi setakat ini perangai saya tak terdidik lagi ni bang. Tunggu masa nak meletup ni. Giliran pun tak kena kan. Nak itu tak kena, ni tak kena. Macam sebab tak kena ni bang. Tengok air bulan ni kang. Terangkat bumbung rumah ni kang. Jadi sebelum saya berubah jadi Godzilla, baik saya belajar bang. Saya nak terbiah diri saya bang. Tak apalah. Kita pun jauh. Bagilah peluang saya belajar. Ya bang? Cakap sambil ambil pisau tu kan, asar kan. Kan biasa kalau asar ni apa? Nak kahwin lagi? Kan? Asar. Pisau ni kan bang kan? Kalau dia tak dijaga bang kan, dia boleh lukakan orang tau bang. Abang tahu tak? Kita ni ibarat pisau. Cakap itu. Kena ada yang asahnya. Kena ada yang jaganya bang. Bagi dalam-dalam cakap. Okay. Dan pisau ni lebih tajam daripada pisau. Apa dia? Mulut. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dia dengar apa? Ya. Okey. Ya. Okey. Awak ngaji. Sila. Betul. Terima kasih bang. Cakap dengan tenang. Kata orang ngaji. Cakap dengan elok lah. Ikut je. Itu dia panggil kinayah. Itu bahasa kinayah. Tamsilan. Kinayah. Jangan marah-marah. Sama juga kalau suami ataupun isteri yang tak tanggungjawab. Nampak gayanya ada berlaku kehilangan nanti ni. Ke nak saya hilangkan? Pilihlah. Awak nak hilangkan perangai buruk awak ataupun awak nak kehilangan. Cakap elok. Kata suami bang, saya tak pandai nak hukum-hukum ni sebab saya bukan hakim. Tapi saya kenal lah ada hakim-hakim yang saya kenal tu. Apa kata kita buat bincang depan hakim. Kok mana ada dapat petunjuk ke kan. Saya malas nak tunjuk abang ni. Kita bincang lah bang. Kita bincang kedua tak jadi. Kita bincang kena ada orang yang arif lah. Kalau nak tanya Ustaz Farid tu dia tak boleh pakai. Dia Ustaz Farid tu tak apa-apa dah tu. Kita pergi yang lebih tinggi pada Ustaz Farid. Apa dia? Kita pergi hakim. Kita pergi mahkamah. Kita bincang kat situ. Boleh bang? Okey, kalau dapat kata sepakat, kita balik-balik. Agak-agak kita tak sepakat macam kampung pening lalat, maka kita kena fikirkanlah jalan terbaik kita ni. Cakap tembok elok ya kan. Tak payah jangan mainkan perasaan. Kita ada hukum mahkam, tuan-tuan. Kita ada hukum mahkam. Relax ya. Baik. Jadi insya-Allah saya kira cukup setakat tu dulu. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Saya mohon ampun maaf atas segala kekurangan, terkasar kata kurang bicara. Di atas segala penyampaian ni, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni insya-Allah. Okey? Baik, alhamdulillah besok kita ada pengajian bersama dengan Sekolah Integrasi Syakirin
Besok saya jemputlah hadir pukul 9 besok. Dan lepas pada tu insya-Allah jika Allah beri kesempatan kita buat live jugalah. Buat live buat lebih santai kita besok ya. Saya jemput semua yang hadir malam ni sama-sama kita imarahkan majlis ilmu besok di Sekolah Integrasi Tafiah Syakirin ya, insya-Allah. Dalam besok tajuk apa? Hadapi tekanan. Walaupun saya ada juga bincang di sini, tapi besok tengok apa ilham Allah bagi untuk bincang hadapi tekanan dengan iman dalam konteks rumah tangga. Mungkin contoh-contoh yang lebih tepat pada rumah tangga kan. Bolehlah tengok besok tentang tekanan mungkin anak ke, mungkin abang on ke kan, abang on kan. Itu ada spesies Firaun kan. Macam itulah. Kita akan tengok macam mana nak hadapi tekanan itu insya-Allah. Besok pada pukul 9 malam. Khair. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab. Takbir. Allahu akbar.